Tapi istimewanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam sebab tiga-tiga ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Karena itu nak tahu tentang kacaknya Nabi ni kena baca kitab Syama'il. Kitab Syama'il yang paling terkenal Syama'ilun Nabi ataupun Syama'ilur Rasul ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun Syama'il Muhammadiyah. Banyak di kalangan orang, tapi yang paling terkenal oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح شيخنا الشيخ أبي علي أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى شيخنا الشيخ محمد نور الدين مربوع البنجري المكي حفظه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الحمد لله. شكرا جزيلا الفاضل pengurusi masjid, pengurusi majlis yang saya kasihi, pengurusi Nadir Masjid Al-Faizin, fudala, imam-imam, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, para asatidah, ustazat, ayah dan bunda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat saya memenuhi jemputan Masjid Al-Faizin ini untuk saya bincangkan antara buku terbaru yang sempat disiapkan waktu PKP ini tadi, iaitu Seindah Akhlak Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Buku ini
adalah hasil selama 3 tahun lebih berada di Radio Aikim pada setiap Khamis malam Jumaat membincangkan tentang Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, khusus tentang akhlak baginda. Kita sekarang berada di bulan Rajab menuju ke bulan Syaban untuk sampai ke ketua pada seluruh bulan, iaitu bulan Ramadan. Kerana itu panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak hilal bulan Rajab, baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini pun doa kita juga setiap hari. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa ini ada kaitan dengan doa yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam untuk umat ini. Baginda pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Sama juga untuk bulan Rajab dan Sya'ban, baginda doakan, Allahumma barik lana. Demikian pagi, Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berikanlah keberkatan. Orang yang termasuk di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal pagi, mereka bangkit sebelum subuh, lalu sempat untuk solat subuh berjamaah, kemudian mengisikan masanya selepas solat subuh itu sehingga waktu syuruk, kemudian nanti untuk solat duha ataupun solat sunat isyraq. Man sallal ghadata fi jama'atin, sesiapa yang solat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk di tempat dia solat. Para ulama katakan duduk itu, apakah duduk di tikar dia solat tadi ataupun dia duduk di tempat dia solat. Kadang-kadang dia duduk di tikar solatnya, tetapi bila ada kuliah ataupun ada majlis ilmu, maka dia beralih tempat, tapi still dalam surau ataupun dalam masjid, termasuk juga hadis ini. Apa yang dia buat? Yadhkurullah, ingat Allah. Apakah dengan baca Al-Quran, salawat, zikir, majlis ilmu dan sebagainya, hatta tatlu' asy-syams, sehingga terbit matahari. Terbit matahari waktu syuruk 1 jam 20 minit daripada waktu subuh. Katalah waktu subuh pukul 6, senang nak kira. Pukul 7.20 itulah waktu syuruk. Isyraqatis syams. Jangan solat dulu ketika itu, sebab ia berada di 2 tanduk syaitan. Hendaklah menunggu matahari naik 1 galah ataupun 1 lembing. Hitungan moden 16 atau 17 minit. Ihtiyatan 17 minit. Bermaksud pukul 7.20 campur dengan 17. Ketika itulah masuk solat sunat, waktu untuk solat sunat isyraq, ataupun kata jumhur boleh juga kalau nak solat duha ketika itu. Jadi ketika orang itu menunggu, thumma salla rak'atain, tadi dia solat subuh berjamaah, dia tak balik, stay tempat dia solat, kemudian dia isikan dengan zikrullah sehingga naik matahari tadi tu ke muncak, thumma salla rak'atain, lalu dia solat 2 rakaat. Orang yang melakukan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat ka'adli hajjatin wa umratin, maka kalau dia solat subuh berjamaah, duduk di tempat dia solat, zikir kepada Allah sehingga matahari naik segala, lalu diteruskan dengan 2 solat sunat, apakah solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha, kanat ka
idli hajjatin wa umratin. Dia mendapat pahala satu haji dan satu umrah. Dan baginda tegaskan, tammatin, tammatin, tammah, sempurna, sempurna, sempurna. Inilah suatu ihsas sensitifnya Nabi untuk umat. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Baginda Nabi SAW lebih menjaga kebajikan orang-orang yang beriman lebih daripada orang iman menjaga kebajikan diri mereka sendiri. Sebab itu baginda sangat punya ihsas yang tinggi, sensitif yang tinggi. Maksud baginda nak kalau satu tempat dapat fadilat kelebihan, tempat lain pun sama juga. Kerana orang Makkah itu dapat pahala umrah setiap hari sebab di situ ada Kaabah. Orang Madinah tidak ada Kaabah, tapi dapat juga pahala umrah. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba'an thumma shalla rak'atain kanat ka'adli umratin. Orang Madinah sebab tidak ada Kaabah, tapi di sana ada Masjid Quba. Baginda sebutkan, siapa yang berwuduk di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba, solat apapun solat 2 rakaat, itu sama seperti mendapat pahala umrah sekali. Sebab itu kalau kita ziarah Rasulullah SAW di bumi Al-Madinah, nanti muqtawif akan minta untuk kita berwuduk, kemudian pergi ke Masjid Quba. Orang Shah Alam, Kaabah pun tak ada, Masjid Quba pun tak ada, Arab Masjid Al-Faizin je lah. Dapat tak pahala? Malah lebih lagi. Tadi hadis yang kita bacakan, dapat satu haji, satu umrah. Ini manifestasi kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman ini yang tidak pernah melihat Nabi tapi beriman dengan Nabi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat saya dan beriman dengan saya. Tapi Nabi sebut tuba wa tuba wa tuba 3 kali. Beruntung, beruntung, beruntung. Riwayat yang lain 7 kali. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Beruntung, 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 beruntung. Man lam yarani wa amana bi. Orang yang tak pernah lihat saya tapi beriman dengan saya. Kita mudah-mudahan umat yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syauqa ila ikhwani, alangkah rindunya untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang duduk dengan Nabi jadi hairan, awalasna nahnu min ikhwanika ya Rasulullah, tidakkah kami ini saudara tuan yang tuan rindukan itu? Baginda sebutkan, la bal antum ashabi, tak, tapi kamu semua sahabat saya. Jadi siapa yang tuan rindukan, yang dekat dengan hati tuan ini? Man lam yarani wa amana bi. Orang yang tak pernah lihat saya tetapi beriman dengan saya. Ini kan pelik dan kemas. Orang sebegini tak pernah lihat tapi tetap beriman. Sebab itu special umat ini. Mudah-mudahan kita semua dirindui oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi orang yang dapat barakah di awal pagi, solat subuh berjamaah, isi masa selepas itu dengan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Sama doa Nabi untuk bulan Rajab, Allahumma barik li ummati, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Maksud berkati masa, umur, digunakan semuanya ke arah kebaikan. Persiapan menuju bulan yang besar, itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah
raja kepada seluruh bulan. Mohon maaf. Bulan Ramadan adalah ketua pada seluruh bulan, raja. Raja kalau nak datang satu tempat tidak terus hadir, melainkan dihantar wakil dahulu, seminggu ataupun 2 minggu sebelum. Wakil raja, sultan mesti kita hormati sama. Ramadan ini seolah-olah sebelum hadir Ramadan, Allah datangkan bulan Rajab sebagai wakil raja dan juga bulan Sya'ban. Seperti mana kita agungkan bulan Ramadan, begitu kita hormati bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita sekarang berada di bulan wakil kepada raja pada seluruh bulan. Hormati ia. Gunakan masa sepenuhnya mengagungkan dia. Kerana kata ulama, siapa yang mengagungkan Rajab, dia akan dimuliakan pada bulan Sya'ban. Siapa yang mengagungkan Rajab dan Sya'ban, dia akan dimuliakan pada bulan Ramadan, sehingga dikurniakan antara nikmat yang besar, iaitu Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma amin. Ulama katakan bulan Rajab bulan Az-Zarra, bulan untuk bercucuk tanam. Bulan Sya'ban bulan As-Saqya, bulan untuk menyirami tanaman tadi itu. Bulan Ramadan untuk memetik hasil mahsul yang ditanam pada bulan Rajab. Nak menanam sesuatu tidak semudah terus letak benih ataupun pokok di situ, harus dibersihkan dulu. Tempat tadi jangan ada rumput-rumput, lalang, sampah sarap, kayu, kaca, batu yang boleh menghalang daripada yang membesar. Ini isyarat, kata ulama, di bulan ini bersihkan diri daripada dosa, maksiat, ghaflah, lain-lain. Bagaimana nak bersih? 2 cara. 1, bertaubat kepada Allah. 2, beristighfar kepadanya. Taubat penuhi 3 syarat. 1, menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Tinggalkan, jangan musirran alal ma'siyah, jangan berterusan melakukan maksiat itu. Dan yang ketiga, azam, jangan lakukan lagi. Ini kalau tidak melibatkan kefarduan. Kalau yang ditinggalkan itu ada perkara fardu, wajib qada, apakah solat, puasa, zakat, lain-lain. Kalau melibatkan manusia, hendaklah dikembalikan barang yang diambil itu. Kalau melibatkan hutang, hendaklah bayar hutang ataupun minta dihalalkan. Istighfar, ulama ada khususkan untuk kita beristighfar 70 kali pagi dan 70 kali petang sambil angkat tangan sebegini. Nah, bacaannya Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Ada setengah kitab Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Silakan beramal mana-mana pun. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku, rahmatilah diriku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. 70 kali pagi, 70 kali petang. Ini saranan para alim ulama, disebut dalam banyak kitab, antaranya Tuhfatul Awtan dan lain-lain. Istighfar
ini khusus di bulan Rajab. Walaupun kita istighfar setiap hari, kita istighfar, tapi ini persiapan untuk masuk ke bulan yang sangat besar. Bulan Rajab tadi, tanaman jangan dibiarkan, tetapi disirami. Siram dengan air. Air itu sejuk. Amalan yang sifatnya sejuk adalah salawat. Sebab itu kalau ada marah-marah ataupun kusut fikiran lain-lain, banyakkan bersalawat. Tambah lagi kata ulama ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka amalan khusus di bulan Sya'ban banyak bersalawat. Apapun sirah salawat itu silakan. Tetapi sebahagian ulama kata sangat bagus kalau amalan-amalan itu dimuqaddimahkan. Contoh, kalau istighfar dimuqaddimahkan dengan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zam ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Gitu, itu namanya muqaddimah. Kalau salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad dan akhlaki. Nah, begitu juga tahlil. Sebelum kita nak ratib tahlil tu, muqaddimahkan. Sebab itu kita baca afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu gabungan daripada hadis dengan Al-Quran. Ini namanya iqtibas. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, beliau meninggal tahun 911 Hijriyah. Dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini namanya iqtibas. Afdalul dzikri, ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tu ayat Al-Quran digabung. Lalu baru kita ratib la ilaha illallah, la ilaha sebelah kiri, illallah, ada teknik berzikir. Kerana itu orang yang menanam di bulan Rajab, menjaganya, menyiraminya di bulan Sya'ban, orang itu yang dapat memetik hasil mahsul di bulan Ramadan. Memetik hasil mahsul itu mudah, senang. Amalan yang sangat mudah dapat pahala dan ganjaran, semudah memetik buah di pokok atau mencabut sayur dekat batas. Itulah membaca Al-Quran, mudah sekali. Hatta orang yang baca Al-Quran tapi tak lancar pun dapat pahala. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, bagus tajwidnya dengan makharijul huruf, dengan sifatul huruf, tajwidnya pun bagus, itu mulia namanya, disebut di kalangan orang malaikat yang mulia dan yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'atu fihi, dan orang yang baca Quran sedangkan dia yatata'ta, maksudnya tak lancar baca Quran, falahu ajran, baginya 2 ganjaran. Kita dah masuk Isyak belum? Kita azan dulu nah. Nanti saya sambung mungkin sekitar dalam 9.15 sampai 9.20 nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 sebab cinta. Kita jatuh cinta dengan seseorang, ada 3 sebab. La rabi'ata laha, tidak ada 4 padanya, memang 3 sahaja. Mungkin orang itu jamal, kacak, cantik. Kalau perempuan, cantiklah. Kalau lelaki, kacak. Lalu orang itu jatuh cinta padanya. Tapi tidak juga sebegitu. Ada orang jatuh cinta bukan sebab kacak orang itu, tapi sebab kamal, sempurnanya orang itu. Duitnya Masya Allah, jawatannya Masya Allah, suara azannya Masya Allah, mengimam pun sedap Masya Allah. Jadi tak kacak, bukan maksud tak kacak situ lah. Maksudnya bukan kerana kacak orang itu jatuh cinta dengan seseorang, tapi kerana kamal, kesempurnaan yang ada padanya. Mungkin dia yang paling sedap buat kek di Shah Alam ini, mungkin. Nah, tapi ada orang
Jatuh cinta bukan disebabkan jamal, kacak, cantik. Bukan juga disebabkan kamal, sempurna yang ada pada pasangannya itu. Tetapi kerana nawal. Nawal kerana tabiat baik, kerana akhlak yang ada pada seseorang itu. Cuba cek semula. Pak Haji, cuba cek kenapa dulu falling in love dengan Mak Ajah. Cuba. Ajah, maaf. Cuba flashback balik 60 tahun dulu, macam mana boleh jatuh cinta dengan Pak Haji. Begitu juga Abang Haji ke Ajah. Mesti ada. Tiga ni, salah satu mesti lekat. Kalau tak tiga-tiga pun mesti. Tapi istimewanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam sebab tiga-tiga ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Karena itu nak tahu tentang kacaknya Nabi ni, kena baca kitab Syama'il. Kitab Syama'il yang paling terkenal Syama'ilun Nabi ataupun Syama'ilur Rasul ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun Syama'il Muhammadiyah. Banyak di kalangan orang, tapi yang paling terkenal oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Nak kenal sempurnanya Nabi, kena baca kitab Khasa'is. Dan kitab Khasa'is yang terkenal Al-Khasa'isu Al-Kubra karangan Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Sempurnanya Nabi ni tak dapat kita nak gambarkan. Malam-malam macam ni kalau kita dongak ke langit nampak, kalau tak hujan lah, indahnya bintang-bintang bertaburan tu, Masya Allah. Tapi mana pergi bintang-bintang tadi tu pada waktu siang? Tak ke mana situ juga. Tapi sirna adik kerana cahaya matahari. Kata ulama, bintang-bintang yang bertaburan indah menawan, itulah tamfilan kepada para Nabi dan Rasul. Ada pendapat mengatakan 124 orang Nabi, ada pendapat mengatakan 313 para Rasul. Itu pendapat masyhur. Qil 314, qil 315. Semuanya dikalahkan oleh kehebatan, keagungan, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Sirna habis semuanya. Walaupun setiap seorang punya kelebihan. Rasul ulul azmi itu luar biasa. Tapi bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam habis. Maksud seperti tidak tertutup kelebihan itu. Dikalahkan oleh kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Rahim Al-Bur'i, seorang penyair, beliau mengatakan, la in kana Ibrahim khussa bi khullatin fa hadha an-nabiyyu utiya hubbahu wa qurbah wa in kana fawqa at-turi Musa mukallaman fa Ahmadu jaza sab'a fahtaraqa hujbah wa in fajjara al-yanbu'a Musa min al-asa fa Ahmadu arwa min anamilihi raghbah wa in kallama al-amwata Isa bin Maryam fa Ahmadu fi yumnihi sabbahatil hasbah. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam dipilih oleh Allah menjadi khalil. Khalil maksudnya apa? Teman. Maha suci Allah daripada teman, ni bahasa kiasan. In zada mali kullun nasu khulali wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau banyak hartaku, semua orang mengaku aku kawanmu. Tapi ketika sudah sedikit, tidak ada seorang yang berkawan denganku. Maksud khalil. Nah, pangkat paling tinggi dalam dunia kecintaan bagi orang sufi. Orang sufi itu kehidupannya dalam dua huruf. Ha dengan ba, hubbun, cinta. Dan tahap cinta paling tinggi itu namanya khullah. Dua orang Nabi je dapat pangkat tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan gelaran Khalilullah. Nabi lebih lagi Habibullah. Kalau Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Saina, bukit di Gunung Sinai kata kita, Nabi lepas 7 petala langit. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sidratul Muntaha, Mustawa, Arash, tembus. Itu semua pakai selipar. Kalau
Malaikat Jibril tidak boleh lepas ni bulan Isra Mi'raj kita ni. Di langit yang ke-7 masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak boleh lepas kat situ. Hatta hadzal had ya Rasulullah. Sampai tahap ni saja saya temankan tuan ya Rasulullah. Nabi katakan bukan ketika ini seorang teman meninggalkan temannya. Tadi kan ikut saya daripada awal. Lalu kata malaikat Jibril, "Lau khatautu khutwatan la haraqtu." Kalau aku melangkah one step further, aku akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah setiap kita melainkan ada maqam masing-masing. Nabi berjalan seorang pakai selipar. Malaikat Jibril tak boleh lepas di tempat yang Nabi lepas dengan pakai selipar. Kalau selipar itu mulia begitu, bagaimana sahibun na'al yang punya selipar lebih lagi. Kalau Nabi Musa pukul batu keluar 12 pancaran air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel ketika itu, Nabi tak perlu selam tangan di dalam midha tempat berwuduk, keluar air kat sini ni, boleh diminum dan berwuduk para jurid tidak kurang 300 orang untuk berwuduk dengannya tu. Masya Allah, unik juga masjid ni nah. Masya Allah. Kalau Nabi Isa alaihi salam boleh berbicara dengan orang yang meninggal, Nabi lebih lagi. Apa? Bukan orang, batu. Batu letak tapak tangan ni, berzikir batu tu. Kalau orang tadi, itu wajar sebab orang tak boleh bercakap sebab mati. Bila dikembalikan roh pada jasad, boleh berbicara. Mati wa mal mautu illa rihlatun ghaira annaha minal manzilil fani ila al manzilil baqi. Mati itu adalah perpindahan roh dengan jasad, pindah roh ke jasad semula, boleh bercakap. Nabi lebih lagi, batu tu macam ada nyawa, berzikir pula batu. Lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lalu di satu tempat berhadapan dengan Bukit Uhud, baginda katakan, Uhudun nuhibbuhu. Bukit Uhud kita mencintainya, wajar sebab manusia punya perasaan. Tapi yang lebih pelik, wa huwa yuhibbuna. Bukit Uhud mencintai kita, kan pelik tu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Nak tahu tentang akhlak Nabi, kena baca kitab sirah, dan kitab sirah yang terkenal As-Sirah An-Nabawiyah di Ibni Hisham. Ini sekadar supaya kita tahu kitab apa nak rujuk, supaya kita boleh tahu. Baik, malam ini inilah buku yang saya diminta untuk berbicara tentang ini. Agak tebal juga buku ni 922 muka surat. Saya cerita sedikit tentang buku ni. Saya kadang-kadang dijemput orang untuk cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali tentang akhlak Nabi. Secara jujur agak perlu mujahadah juga. Kenapa? Sebab saya wallahu alam bisawab belum jumpa lagi buku yang agak lengkap cerita tentang akhlak Nabi, tentang penyabarnya Nabi, penyantunnya Nabi, seorang yang sangat berhikmah, muamalah Nabi dengan zaujat, dengan isteri-isteri, dengan para sahabat, orang miskin, demikian even dengan orang kafir, even dengan musuh-musuh Islam, demikian dengan binatang dan macam-macam. Agak sedikit mujahadah sebab belum jumpa lagi buku yang lengkap sebegitu. Jadi apa yang dibuat, kena bacalah kita Arab di rumah, terjemah sendiri, buat nota dan sebagainya. Lalu saya pun dijemput juga, ada satu stesen radio untuk ceritakan benda ini. Lalu saya fikir saya kena buat satu kitab yang dalam tu menceritakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qadarallah, alhamdulillah, at-tahadduts bin ni'mah. Jadi saya pun kumpul hadis-hadis. Dalam kitab ini ada 600 lebih hadis dalam kitab ini tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut dahulu apa akhlak itu, takut tak dan. Takut tadi saya sebut pukul 9.20 kan. Takut tak dan.
Cuma mohon izin kalau terlajak pun 9.30, Ustaz, kalau terlajak pun pukul 9.30. Saya cuba pukul 9.20. Jadi saya sebutnya awal-awal. Kalau tak ada nak cerita semua, yang penting tuan-tuan tahu apa akhlak Nabi dalam kitab ini. Definisi akhlak, kedudukan akhlak dalam Islam, pengakuan ahli keluarga, para sahabat, kaum Quraisy dan pemimpin lain tentang kemuliaan akhlak Nabi. Ini mahal. Seseorang itu boleh mengaku dia guruku, tapi itu belum hebat kalau tidak diakui oleh guru. Kalau dia mengaku dia guruku, ya mungkin sahaja, tapi itu satu dakwaan. Tapi kalau guru mengatakan dia anak muridku, ini satu kemuliaan. Sama. Kalau akhlak kita ini dipuji oleh seseorang, itu Masya Allah. Especially siapa? Isteri kita. Kalau yang puji itu isteri, Masya Allah tu. Kalau yang puji akhlak kita, sama-sama jamaah masjid, AJK masjid, anak-anak murid, itu biasa tu. Itu biasa. Tapi siapa yang tengok akhlak kita di rumah ketika mandi dalam bilik air? Siapa? Siapa yang bersama dengan kita puluhan tahun dekat rumah tu? Macam mana dia balik daripada tugasnya, macam mana dia nak minta ayak kopi, roti canai, macam mana kalau anak-anaknya buat hal, lagu mana, siapa tahu semua ni? Kalau tidak, isteri. Sebab itu penceramah, kalau berceramah jarang bawa isteri. Saya nak buka rahsia malam ni, termasuk yang di depan. Sebab siapa yang tahu hal ehwal di rumah kalau tidak isteri? Sebab itu kalau kita bertamu di rumah orang, usahakan jangan lebih 3 hari 3 malam. Ahlan wa sahlan, itu slogan Arab tu. Ahlan, sirtal an ahlan lana. La ni, kamu jadi a part and parcel of our family, iaitu sebahagian keluarga kami. Wa sahlan, saral amru sahlan lakum. Urusan mudah, nak makan tak perlu, kami provide, sediakan. Nak tidur, insya-Allah di bilik tidur. Nak mandi ada ayak bunga, ayak panas pun ada. Semua mudah. Itu kata mudah. Ahlan wa sahlan. Tapi jangan lebih 3 hari. Sebab kesabaran tuan rumah itu kita tak tahu. Especially anak dan isteri perempuan. Anak perempuan, isteri terpaksa pakai hijab yang biasanya santai-santai je kat rumah kalau tak ada orang. Ni kita dah mai depa terpaksa 3 hari. Sabar. Kalau tak pakai tudung di rumah sebab sama-sama. Pasal itu dengan lebih 3 hari 3 malam. Sebab kecuali tuan rumah tu minta lebih, tak apa. Kita kalau boleh jangan lebih. Sebab sabak tu mungkin dalam 3 hari lagu tu ya. Masuk hari 4, 1, 2, 3 ahlan wa sahlan. Hari keempat, kelima seterusnya, kata Ustaz Ismail Qamus, ahlan wa sahlan thumma jalan. Sebab tak berapa nak boleh nak sabar. Kerana itu kecuali kalau kita diminta. Nabi sangat sayang kepada umat. Ini saja kalau nak syarah ni 5 jam. Sayang kepada umat. Macam mana? Ingin bertemu dengan umat akhir zaman. Saya dah sebut sedikit tadi tu. Inginkan supaya umat masuk syurga. Inginkan kemudahan kepada umat. Ini saya lajukan. Sayang pada kanak-kanak. Allah sayang pada ahli keluarga. Sebab ada orang sayang dengan orang lain. Ahli keluarga tak berapa nak sayang. Maaf, ada jemaah datang jumpa saya di satu masjid. Jangan sebut masjid tu bagi tahu encik suami dia lah, Masya Allah, dengan NGO, Masya Allah. Tapi mereka diuji dengan anak yang anak istimewa kita panggil. Itu bahasa paling bagus, anak istimewa, bukan disable, anak istimewa. Tapi barangkali tak apa-apa, sabar dan sebagainya. Stop kat situ ya. Mudah-mudahan Allah rahmati keluarga ini dan islahkan menjadi lebih baik. Sayang pada kaum kerabat, mengasihi dan memahami perasaan kaum ibu, wanita, sayang pada orang tua,
sayang pada orang yang sudah berusia, fakir miskin, sayang pada pemuda, sahabat, binatang, makhluk yang tak bernyawa. Ni tak dan saya nak baca semua. Rahmat dalam syariat, dalam wuduk, solat, puasa, haji. Rahmat pada orang kafir pun ada juga. Rahmat kepada binatang, saya cerita dalam 1-2 kisah malam ni. Kalau dan memuji dan memberitahu sesuatu yang menggembirakan, tu akhlak, supaya orang yang dipuji itu makin kuat bersemangat untuk buat amal ibadah. Lau ya Umar lam ub'ath la bu'ithta ya Umar. Wahai Umar, kalau saya tak dibangkit jadi nabi, kamu yang akan dibangkitkan. Innallaha ja'ala al-haqqa ala lisan ya Umar. Allah menjadikan kebenaran di lisan Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi itu pujian kepada para sahabat. Lemah lembut dan tenang dengan para wanita, pembantu baginda Sayyidina Anas bin Malik. Ketika Nabi hadir ke bumi Madinah, mak beliau Ummu Sulaim bawa Sayyidina Anas bin Malik, umur 9 tahun. Ya Rasulullah, ini Anas aj'alhu khadiman laka. Aku jadikan beliau, Anas ni, khadam kepada Tuhan. 10 tahun jadi khadam. Nabi meninggal, umur beliau 19 tahun. Beliau katakan, tidak pernah Nabi katakan apa yang aku tidak pernah buat. Lima lam taf'al hadha hakadha. Kenapa kamu tak buat begini-begini? Dan tak pernah Nabi komen apa yang saya buat, kenapa kamu tak buat begini-begini? Tak pernah. 10 tahun. Kan kita sabar berapa hari tadi? Ahlan wa sahlan thumma. Ini 10 tahun, bukan 3 hari. Itu Masya Allah. Memaafkan kesalahan orang lain, adil, hikmah, akhlak Nabi dengan isteri. Ini antara tajuk yang panjang saya tulis kat sini. Kalau boleh Kak Ajah beli ni, hadiahkan untuk encik suami. Nah, saya harapkan tuan-tuan puan-puan yang jamaah hadir malam ni, kalau ada rezeki lebih, belilah beberapa naskah, hadiahkan pada ustaz-ustazah, supaya mereka baca ni. Kadang-kadang kita tak larat nak baca banyak sangat, biar ustaz-ustazah baca, dapat pahala kita semua. Ini cara mudah untuk beramal. Kalau adalah Al-Fadhil Ustaz baca kat sini, satu jamaah tahu setiap malam satu hadis, setiap malam satu hadis. Ini semua hadis Nabi, kebanyakannya sahih. Kebanyakannya daripada riwayat Bukhari, Muslim dalam ini. Itu pahala kita, Masya Allah. Akhlak dengan orang kafir, orang kafir, malah musuh Islam. Bagaimana akhlak Nabi? Suka berbincang dan bermesyuarat, tegas menghukum hakam, teliti, tidak malu dalam kebenaran, mengambil berat keutuhan keluarga, dermawan, memuliakan orang lain, menghargai dan ingat kebaikan orang lain, menunjukkan kegembiraan dan keceriaan, memuliakan tetamu, menolong orang lain, memenuhi dan menghormati permintaan atau hajat orang lain, menziarahi orang sakit dan mendoakan mereka walaupun orang itu adalah hamba, mengambil berat tentang para sahabat yang terlibat dalam peperangan, menepati janji, memberi semangat kepada orang lain, tak mahu ganggu orang lain dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, taubat, ikhlas, benar, khauf, khasyah, raja, qanaah, sabar, zuhud, wara', tawadhu', perasaan yang halus, mudah tersentuh, mudah menangis Nabi, belapang dada, toleransi, malu, syukur, amanah, syaja'ah dan tawakal. Itulah tajuk yang ada dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini ada 60 lebih hadis tentang kisah, cerita, praktikal akhlak. Memang sengaja saya kumpul dalam ni apa yang Nabi praktikkan. Dalam hadis ni dalam buku ni tidak ada apa fadilat sabar, apa hadis tentang kelebihan sabar, orang yang sabar, tak. Saya memang sengaja pilih yang kisah-kisah, cerita-cerita. Sebab kisah ini adalah jundun min junudillah, adalah tentera daripada tentera-tentera Allah. Jadi bila Nabi dalam hadis praktik begitu, kita pun senang praktik. Sebab yang Nabi praktik itu adalah pengalaman. Sebab baginda sudah wafat, itu bermakna pengalaman. Pengalaman adalah sesuatu yang guru yang tidak pernah berbohong. Sebab yang namanya pengalaman begitu dah berlaku, yang akan datang belum tentu. Jadi pengalaman ini sangat berharga.
46 akhlak mulia. Ini sekadar tak ada apa, nak bagi tahu berat tu sajalah. 992 muka surat. Saya lajukan. Kalau tidak ada hadis lain ataupun dalil lain tentang akhlak Nabi yang mulia, cukup perakuan daripada Allah yang Maha mengetahui. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Kita kalau puji seseorang, akhlaknya bagus, paling-paling akhlak awak bagus, akhlak kamu terpuji, akhlak kamu luhur, akhlak kamu baik, akhlak kamu tremendous. Tak pernah kita puji akhlak kamu agung, tak. Tapi Allah puji akhlak Nabi agung. Ni kalau nak syarah ni setengah jam ni. Inna tu ada maksud. Inna ni ada maksud ni. Ka ni ada maksud ni. Kenapa tidak inna Muhammadan? Tapi Allah menggunakan dhamir mukhatab. Inna ka. Bila sebut ka, ini tu dhamir mukhatab. Wa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Dalam bahasa Arab, bila disebut mukhatab, nah, dia mesti berada di hadapan. Barulah kita boleh bercakap. Kalau dia di rumah, kita tak boleh bagi bercakap dengan dia sebab dia bukan mukhatab. Ini seolah-olah kamu Nabi di depan. Walhal Maha Suci Allah daripada bersisi. Allah bukan punya sisi arah, dan Allah tidak berada di mana-mana arah. Laisa kamitslihi syai'. Wa sani'ul alami la yahwihi qutrun. Ta'ala Allahu an tashbihi. Qad kana mawjudan wala makana wa hukmul ana ala ma kana. Subhanahu jalla 'anil makani wa 'azza an taghayyuriz zamani. Qad ghala wa zada fil ghuluwi man khassahu bi jihati al-'uluwi wa hasara as-sani'a fis sama'i wal 'arshu fawqa al-ma'i wa athbatu li dhatihi at-tahayyuza. Qad dhalla dhu at-tashbihi fi ma jawwaza. Ini untuk akidah kita pegang. Tahun depan kita terjemah yang saya sebut tadi tu. Nak bagi tahunya Allah tanzih, tak sama dengan makhluk, tidak punya sisi dan tidak berada di mana-mana sisi tempat. Ini seolah-olah begini ni. Ini apa ni? Ini maksudnya suatu tasyrifin wa ijlalin wa i'zamin. Ini kemuliaan untuk Nabi, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, itu lain lagi rahsianya. Ala, lain lagi. Khuluqin, tidak diguna al-khuluqi, tapi nakirah. Dan azimin, tidak hasanin. Setiap satu tu ada rahsia masing-masing. Rahsianya tu tahun depan, Ustaz. Malam ni tak dan. Ini pun dah pukul berapa? Ummina Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi, memperakui akan akhlak Nabi. Ketika Nabi balik ke rumah, saya tak sempat baca keseluruhannya. Nabi takut. Isteri yang baik, tak marah-marah. Itulah abang, pasal ya abang buat lagu ni, kita habaq dah, jangan pidak dah. Isteri yang baik, zammiluni, zammiluni. Sepatutnya Nabi sebut zammilini, zammilini. Sebab yang di rumah cuma ada Sayyidatina Ummina Sayyidatina Khadijah. Maka dhamir untuk muannath, mukhatab, zammilini. Kenapa diguna zammilu untuk jamak? Orang Arab kalau memuliakan orang lain selalunya menggunakan dhamir yang banyak, orang ramai. Walau seorang je di rumah itu hanya Ummina Sayyidatina Khadijah. Sepatutnya Nabi sebut zammilini untuk muannath. Tapi kenapa zammiluni, wahai kamu semua selimutkan aku? Ini rahsia. Nabi sangat memuliakan Ummina Sayyidatina Khadijah. Diselimuti, inni laqad khashitu ala nafsi, saya takutlah pada diri saya. Saya kata Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Takutlah. Kalla wallah, demi Allah tidak. Ini sebelum dilantik, sebelum ni lagi dakwah di berterusan. Ini tak, ini baru awal menerima wahyu di Gua Hira. Ma yukhzika Allahu abada. Tak, Allah tidak akan menyanyiakan kamu, hinakan kamu selamanya. Sebab ini akhlak Nabi. Sebelum dilantik jadi Nabi, ini akhlak Nabi. Satu, innaka la tasilur rahim, engkau menghubungkan tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, memikul bebanan orang lain.
wa taksibul ma'dum, menolong orang yang tiada apa-apa, orang susah ditolong, wa taqrid dhaifa, memuliakan tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haqq, kamu menolong dalam perkara kebenaran. Ini akhlak mulia. Kita sikit-sikit saja ya. Perakuan daripada Ummina Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Ada orang datang jumpa, bagaimana akhlak Nabi? Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tak ada apa. Kalau Al-Quran tak ada apa. Pasal Al-Quran semua lengkap dekat situ. Semua perfect. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembantu Nabi yang 10 tahun tadi tu. Kata beliau, ma qala li syai'in sana'tuhu. Tak ada Nabi sebut kalau saya buat sesuatu lah. Nabi tak pernah bagi komen lima sana'ta hadha hakadha. Pasal apa kamu buat lagu ni? Pasal apa kamu buat hak ni lagu ni? Nabi tak komen. Wala li syai'in lam asna'hu, dan benda yang saya tak buat, Nabi tak pernah tanya lima lam tasna' hadha hakadha. Pasal apa tak buat lagu ni? Tak. Nabi tenang lagu tu saja. Itu akhlak mulia. Contoh akhlak mulia kita ambil sikit saja, kasih sayang. Nabi sayang pada umat Nabi Muhammad ada dua. Satu ummatul hidayah, alhamdulillah kita semua. Satu lagi umat yang perlu kita dakwah, tu namanya ummatul dakwah, tu yang berada di luar sana tu. Mereka juga umat Nabi naklah kita dakwah ikut kapasiti masing-masing lah. Taklah semestinya pergi jumpa orang tua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalat la ghika wanda. Ikut kita ya. Jiran saya di depan tu betul-betul opposite rumah saya. Ada cikgu daripada cikgu India. Sebelah dia Mr. Chong. Masya Allah. Saya pun heran, Mr. Chong pun panggil saya ustaz. Heran juga saya. Cikgu depan tu memang panggil ustaz sebab dia di sekolah selalu mengajar kan. Kita akhlak mulia, kita menyapa mereka. Baru ni kan konggi facai. Kita sebut konggi facai dengan dia. Tu je tahu pun. Yang lebih tu ia sansa. Tu saja. Olio. Mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mereka, siapa tahu mereka bukan Islam lah, tapi dia yang jadi orang yang sangat committed di satu hari nanti. Siapa kita dakwah saja, senyum, tegak. Sebelah depan saya lagi Cina juga, makcik-makcik, nenek-nenek lah, anti lah saya panggil. Masya Allah. Baik. Yang penting kita telah dakwah bilhal dengan akhlak pribadi. Nabi bimbang umat diadab. Pernah Nabi baca ayat tentang Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala ni. Nabi Ibrahim pasrah ya, banyak sangat menyesatkan manusia. Kenapa? Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa ikut saya, maka dia ikut saya. Maksud kata Nabi Ibrahim dah pasrah dah. Kalau kata diturun azab lah pada umatnya, nak buat macam mana? Lagu tu, pasrah lagu tu. Menangis Nabi. Nabi baca lagi ayat tentang Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azabkan mereka layak diazab sebab mereka itu menderhaka padamu, tapi mereka juga hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ampunkan mereka yang tak terima dakwah saya tadi itu, engkaulah ya Allah Al-Aziz, yang Maha Mulia dan Hakim bijaksana. Nangis Nabi. Lalu Nabi angkat tangan, Allahumma ummati wa baka. Ya Allah, umatku. Menangis Nabi. Nabi tahu kalau tak terima dakwah Nabi itu bermakna azab turun pada mereka. Nabi tak mau umat diazab. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Allah pula tenteramkan Nabi. Karena Nabi kalau orang tak terima dakwah, Nabi sangat takut mereka akan diazab. Nabi tak mau. La arda
wa wahidun min ummati finnar. Dalam riwayat yang lain, la yarda wa wahidun min ummatihi finnar. Baginda tidak redha seorang pun umatnya masuk neraka. Sebab Nabi nak semua masuk syurga. Itu Nabi mahu. Lalu Allah suruh malaikat Jibril tanya pasal apa menangis. Nabi kata, ummati ya Jibril, umatku wahai Jibril. Lalu Allah katakan kepada Jibril, jumpa kepada Nabi, bagi tahu. Nabi, Allah Maha mengetahui. Tanya-tanya tadi itu sekadar untuk tugas kepada malaikat Jibril. Allah mengetahui apa pun yang berlaku dalam dunia ini. Allah sudah tahu ketika qadim. Apa pun yang berlaku dalam dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir makhluk ini sekarang dalam waktu ini, tanjis ni. Nah, 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi Allah dah tahu dah. Nah, sebelum ada dunia lagi Allah dah tahu ketika qadim. Sebab itu yang mengaji sifat 20, untuk sifat ilmu tidak ada ta'alluq suluhi. Ini siapa asatidah yang ikut pengajian kita ni yang mengajar sifat 20, sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, nah, hayat tidak ada ta'alluq, sama, basar. Nah, itu semua ada ta'alluq suluhi qadim. Tapi ilmu tidak ada suluhi qadim, hanya ada tanjizi qadim. Sebab tidak tahu bagi Allah. Ini untuk perbahasan khas tentang tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Itu tuan-tuan kalau mengaji sifat 20, iman kita lebih bertambah. Kenapa? Tidak berlaku apapun dalam dunia, even satu titik hujan ataupun satu zarah pun bergerak daripada tempatnya, melainkan di situ ada 4 sifat Allah: hayah, ilmu, iradah, qudrah. Dari segi ta'aqquli, perbahasannya panjanglah. Kalau kita tahu ya Allah, sebab itu bila kita melihat dengan pandangan tauhid, Allah dah tentu semua ni. Allah dah tentu. Cuma kita tak tahu apa takdir 5 minit ke depan, apa takdir di 10 minit ke depan, tak tahu. Sebab itu kita beriman dengan takdir dan kita jalani sunnatullah. Kalau di sini ada penyakit, wabak, jangan pergi. Sebab sunnatullahnya, siapa yang pergi kena infection. Gitu. Ini racun, jangan diminum. Walaupun kalau Allah takdir tak meninggal, minum, ya, tapi jangan diminum. Sebab sunnatullahnya, kalau minum, it can cost your life. Racun. Gitu. Jadi kita beriman pada takdir, menjalani sunnatullah. Gitu ya. Ya Muhammad, pergi kepada Muhammad, wahai Jibril, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uka. Hadis yang lain, wala nasu'uka fihim. Ya Muhammad, kami menjadikan kamu redha dengan umatmu dan tidak akan membuatkan kamu sedih kerana kami menyelamatkan semua kami. Ini hadis sudah dibaca. Tidak mendoakan keburukan untuk umat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Daus itu sangat tidak bersikap baik dengan kita. Doakan kepada Allah supaya ditimpa bencana mereka itu. Nabi tak doa. Kalau Nabi doa, kena timpa. Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus, datangkan mereka dalam keadaan Islam. Nabi tak doa azab untuk umat. Nabi faham perasaan ibu. Nabi nak solat panjang, tapi fa'asma'u buka as-sabi, saya dengar ada tangisan bayi, fa'ukhaffifu min syiddati wajdi ummihi bi, saya tak jadilah, sebab maknya itu rasa gelisah dengan tangisan anaknya. Even Nabi sayang pada binatang. Kalau dah sayang pada binatang, dengan manusia lebih lagi. Nabi tengok ada induk mak burung melepak dan macam cari sesuatu,
Nabi pun tanya, man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa dia pisahkan induk burung ni dengan anak dia ni, siapa dia? Ruddu waladaha ilaiha, bagi balik, kembalikan anaknya padanya. Nabi kasih pada burung sampai ada sahabat lah yang ambil, hantar balik. Lagu tu Nabi tengok ada sarang semut, dia bakar. Man harraqa hadhihi, marah Nabi, siapa dia bakar ni? Sahabat mengakulah, kata Nabi, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nar illa rabbun nar, sesungguhnya tidak layak untuk diadab sesuatu dengan api. Kenapa kamu adabkan semut dengan api? Sebab melainkan pemilik api, Allah yang mengadabkan dengan api neraka. Itu rahmat Nabi kepada umat ini. Nabi pilih supaya orang kafir di Taif tidak mengasari Nabi, yang mengasari Nabi tidak diadab. Tuan-tuan tahu Nabi berdakwah 2 bulan dekat Taif, seorang pun tak masuk Islam. Ketika Nabi keluar, mereka panggil orang-orang yang tak cerdik lah, termasuk orang yang gila, bawa batu tikam Nabi. Ya Allah, ada 2 riwayat, satu Nabi seorang, yang kedua Nabi dengan Ibnu Tabanni, anak angkat Nabi Sayyidina Zaid bin Harithah. Berdarah kaki Nabi. Ya Allah. Kemudian jalan-jalan jauh daripada Taif tu. Tuan-tuan kalau boleh ziarah Taif juga ya. Lihat kesan-kesan kat situ. Dan kalau boleh pergi Madinah tu biar dengan mutawif yang berpengalaman lah, supaya kita tidak buat nusuk saja, umrah saja, tapi kita pergi ziarah. Itu saksi-saksi bisu tu. Kalau mereka boleh bercakap, sini dah Nabi pernah lalu dulu, sini dah Nabi pernah ditikam dengan batu, baru kita rasa something. Itu menambahkan keimanan tu. Nabi pergi satu tempat, malaikat Jibril bagi tahu, ya Muhammad, malaikat gunung minta izin berjumpa. Diizinkan, malaikat gunung, ya Muhammad, bagi tahu saya izin, bagi tahu je. Saya, kalau Tuhan perintahkan untuk aku ambil Akhshabain, ada 2 gunung besar situ, untuk aku hempapkan ke atas kepala orang Taif. Nabi kata, lah, jangan. Inni uridu an yakhrujallah min aslabihim man yatawalla hadzal amr wa man yaqulu la ilaha illallah. Jangan. Kalau mereka tak terima dakwah sekarang, okey, tak apa, siapa tahu akan datang. Berkatnya sekarang cuba pergi ke Taif, dah jadi negara dan jadi tempat Islam. Kalau tidak, kalau Nabi katakan if'al, buat, tidak akan ada bumi Taif dalam peta dunia sekarang. Tapi orang Taif, Masya Allah, sekarang jadi orang Islam yang baik. Di situ ada kubur sepupu Nabi, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu sebab itu orang pendakwah, walaupun dikata orang, walaupun diejek, dikata tak benar dan sebagainya, kalau benar jangan takut. Sebab Imam Syafi'i dulu pernah begitu. Imam Syafi'i kan keturunan Nabi. Orang kata Imam Syafi'i begini-begini, lalu beliau kata, betul ke? Betul. Dan beliau tak marah-marah. Imam Syafi'i malah mengatakan, qad qila anna Allah dhu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyun huda kaifa ana. Allah dikatakan punya anak, Nabi dituduh sebagai bomoh, Allah tidak selamat daripada lidah hambanya, demikian Nabi yang mulia, kaifa ana, saya lebih lagi. Sabar. Ini azimat dalam dakwah. Nabi bagi tahu sesuatu yang membedakan kepada sahabat, akhlak mulia tentang sahabat. Nabi puji Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, semua masuk syurga ni. Az-Zubair bin Al-Awwam, Az-Zubair fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Sukalah mereka al-ashara al-mubashirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Nabi orang yang lemah lembut, tenang sekali. Orang yang tak tahu ilmu agama, Nabi tak marah-marah. Badui kencing dalam masjid, lalu sahabat nak tekam pasal mereka nak jaga masjid, Nabi kata, la tuzrimu, jangan kamu hentikan kencing. Pasal
Lagu ni orang Arab Badui mana tahu. Nah, dia kencing tang ni. Kalau hampa kejar dia lagi, larilah dia pun. Takut dah dia. Bila dia lari, habis kencing ni. Bukan saja tempat ni, habis rata sampai satu masjid. Itu hikmah Nabi. Biar dia datang tu lah. Pasal Masjid Nabawi bukan macam kita, Masjid Al-Faizin ada kapet ni. Ada jubin lagi. Nah, ni diserap oleh tanah. Biar dia datang tu. Barulah Nabi panggil dia. Jangan, ni tempat yang tak elok. Nah, apa kata Nabi? Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Tak sesuai lah masjid ini untuk kencing-kencing sebagainya. Tenang je. Nabi maafkan kesalahan orang lain, maafkan kekasaran Badui. Badui itu tarik ridak Nabi ni sampai berbekas. Minta Nabi bagi dengan senyum sahaja. Masya Allah. Nabi sangat hikmah sekali menasihat dengan uslub qiyas, perbandingan. Orang tu nak berzina, Nabi tanya, kamu mau tak kalau orang buat begitu untuk mak kamu, maksud orang zinai mak kamu, mau tak? Tak mau ya Rasulullah. Begitulah orang tak mau. Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Kamu mau kalau, maaf ya, orang buat benda tu dengan anak perempuan kamu? Tak mau ya Rasulullah. Lagu tu. Ni maksudnya qiyas untuk dia pikir dan seterusnya. Akhlak Nabi dengan isteri paling banyaklah. Nabi mencium semua isteri setiap hari. Kenapa? Saya tutupkan dengan ini ya. Sebab Masjid Nabawi, surroundingnya itu adalah rumah-rumah isteri Nabi. Dekat-dekat, bukan jauh-jauh. Rumah Sayyidatina Fatimah depan ni, anak Nabi. Sebelahnya betul-betul rumah Sayyidatina Ummina Sayyidatina Aisyah. Depan ni sikit Ummina Sayyidatina Safiyah. Belakang sikit rumah Ummina Sayyidatina Saudah. Sebelah ini rumah Ummu Salamah. Khassun ma'a jazarin sihha. Itu semua isteri Nabi itu. Khassun ma'a jazarin sihha. Sayur sawi kalau makan dengan lobak itu sihat tubuh badan. Khassun khasin Ummina Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sin Ummina Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Khassun ma'a mim Ummina Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith dengan Ummina Sayyidatina Maryah Al-Masriyah Al-Qibtiyah. Ain Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jazarin jim Ummina Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. Ra Ummina Sayyidatina Ramlah binti Abi Sufyan yang digelar dengan Ummu Habibah. Zai Ummina Sayyidatina Zainab binti Jahash dan Ummina Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Jazarin. Sudah rin. Sihha sad Ummina Safiyah binti Huyai binti Akhtab, satu-satunya Yahudi yang dikahwini Nabi. Ha Ummina Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ha sihha, ha itu Ummina Hind ibn Abi Umayyah. Dihafal itu. Khassun ma'a jazarin sihha. Rumah dekat-dekat. Setiap asar Nabi akan pergi ke rumah isteri ni, dan setiap isteri pergi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa-apa, sihat lah, ada apa-apa ke, tak cukup, everything is complete ya Rasulullah, baik, Assalamualaikum. Pergi rumah isteri ni pula, setiap lepas asar. Dan Nabi akan berhenti di rumah yang menjadi giliran isteri baginda pada malam itu. Rotate, maksudnya setiap asar. Sebab itu Nabi boleh mencium semua isteri setiap hari. Dan setiap malam berkumpul di rumah tadilah isteri-isteri baginda, kemudian baliklah waktu lepas isyak kan balik. Gitu. Akrab sekali. Ini rumah yang saya sebutkan tadi. Ini yang saya sebutkan tadi, khassun ma'a jazarin sihah. Mungkin tuan-tuan nak menghafal supaya bila ditanya anak, siapa isteri Rasulullah, baba? Hello, talian hayat. Anak, pasti jangan talian hayat lagi. Apa? Khassun ma'a jazarin
sihah. Itu sebahagian ulama sebut. Ada nazam yang lain. Ini kubur mereka dekat Baqi', saya tak sempat nak sebut. Baik, kubur-kubur memanggil isteri dengan panggilan yang baik, menolong isteri di rumah. Itu sahaja untuk malam ini. Selebihnya tuan-tuan tengoklah kitab ini nanti. Baik, ini antara kitab yang saya karang juga dalam PKP ni tadi, namanya Kanzus Sa'adah. Boleh untuk kita beramal daripada subuh, apa amalan, lohor, asar, maghrib, isya. Di sini juga ada surah Yasin dan doa, Kahfi dan doa, Al-Waqiah dan doa, Al-Mulk dan doa. Lengkap di sini. Tambah lagi ada doa untuk bermusafir, ada tahlil, supaya satu buku ni semua kita boleh rujuk, tak perlu cari buku kecil-kecil lagi. Dan untuk asatidah, tuan-tuan imam yang nak talqin, dalam ni juga ada talqin. Inilah antara yang dalam kitab ini. Dia saiz poket macam ni. Ni saya pegang ni saiz ni. Untuk muslimat sama juga, tapi dia lebih besar daripada itu. Dan kitab-kitab saya yang lain ada juga di luar, kalau tuan-tuan nak memilikinya. Terima kasih Nadir pengurusi masjid, juga tuan-tuan imam, para asatidah menyebut saya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dalam bulan Rajab ini, dipanjangkan Allah umur ke bulan Ramadan, dan Allah kurniakan kita Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun akan datang. Setiap tahun Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal Murtada, tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik, wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, waj'alna minal ladzina tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im alladhina da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.